سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ni celak mata hidup di atas muka bumi. Dan Alhamdulillah Allah bagi hidup dalam keadaan iman dan juga Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga Islam terus kekal sampailah kita mati bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala yang pastinya suatu hari nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat dan mukminin mukminat, tuan-tuanku, alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sihat semua. Alhamdulillah. Setelah mana kita berehat 6 bulan. Lah hari itu bulan puasa apa kan? Dia bulan puasa kan? Lepas tu raya lebih raya tak ada orang kan? Lebih kurang 6 bulan. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan lagi kita bertemu pada pagi ni untuk kita duduk dalam rumah Allah untuk mengaji. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah pada pagi ni diambil timbangan amal kebaikan, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah atas amalan yang kita buat, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena banyak doa tuan-tuan, banyak doa. Mudah-mudahan amalan diterima. Bukan confirm buat dapat terus, bukan confirm buat dapat terus. Baik, bila kita melalui fasa tutup buka ni, baru kita sedar sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tu sekarang berlaku. Kan Allah Ta'ala uji kita dengan pelbagai ujian. Nak tengok hang ni syukur mahupun kufur. Syukur mahupun kufur ataupun kufur. Waktu ujian hal lagu ni lah kita boleh tengok diri kita ni munafik ataupun bertakwa pada Allah, ataupun munafik, hipokrit, ataupun orang yang benar-benar beriman pada Allah. Contoh, kenapa yang dikatakan hipokrit? Waktu ujian lagu ni, waktu kita ditutup masjid, kuliah dan sebagainya, ramai orang komplain, ramai orang bising. Dan bila dibuka balik kuliah dan sebagainya, orang hak sama juga tak main. Orang hak komplain tak main pun ada. Kemungkinan memang di kalangan yang komplain tu ada juga memang kaki masjid, tapi yang bukan kaki masjid pun ingat main kan. Yalah, kami nak pergi kuliah bila ni. Ada seorang sahabat Facebook tu ingat main, kita tahu duduk mana kan. Bila kuliah tak ada kan, solat jemaah tak, tapi baguslah. Mungkin niat dia nak bagi suruh buka kan, nak bagi orang di masjid, dia tak pergi, tak apa kan. Ada pun kemarin utusan online ke yang ibu bapa kecewa kan. Ingatkan rentas negeri dia pun nak balik kampung, rupanya rentas negeri dia pun pergi cuti. Dari segi ujian macam ni dah kita nak tengok diri kita ni hipokrit mahupun sebaliknya, kufur mahupun syukur. Memang betul kan, bila boleh rentas negeri, hotel Bayview Beach Resort fully book. 2 minggu sudah saya dengan Ustaz Aslam jadi hakim kebangsaan Majlis Hafizan Al-Quran peringkat sekolah-sekolah KPM, dan kami berpusat di Hotel Bayview. Masa tu kami pergi 18 bukan tengah bulan lah, kira sebelum rentas negeri. Bilik yang waktu tu yang beroperasi 6 bilik 6 bilik. Kira lepas kami jadi hakim sampai pukul 4 petang, lepas saat kami terjun kolam orang,
Kira kolam tu kami punya orang. Dari hujung tu pernah, hujung tak ada orang. Kan lepas tu duduk rancang masuk Islam. Nanti ingat nak buat main nak family ya. Waktu duduk dalam tu booking juga. Waktu tu hotel tengah murah. Kita pun booking nak buat nak bini buat semua. Yalah nak atas negeri tak boleh. Minggu bini booking lah. Bayview tuan-tuan. Semalam 100 mana nak dapat. Kan kita pun booking dah satu malam. Ingatkan Mula Durusun sambung. Kira Isnin tu sambung Mula Durusun. Bila pergi kali hari tu Isnin minggu lepas. 300 bilik full book sampai hujung bulan. Sebab tu tak heran lah bila utusan online yang dia buat penuh kenyataan tu semalam memang penuh. Daripada niat nak buat anak mandi kolam dah tak boleh lagi. Ramai sangat, risau pula kita. Kan risau pula kita pun. Baik tu. Bila ujian demi ujian lagu ni baru kita boleh tahu diri kita. Hak sembang terang. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Balik terakhir buka surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 tu Allah sebut apa? Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Adakah manusia itu merasakan mereka itu beriman dengan hanya mengatakan beriman sebelum datangnya, sebelum mereka itu diuji. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, bahwasanya sesungguhnya kami telah menguji kaum sebelum ni. Dengan ujian itu juga فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ نَصَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Dengan ujian tu Allah Ta'ala beritahu, oh dia ni betul-betul sadaku. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dengan ujian boleh tahu siapa dia yang betul, siapa dia yang pembohong. Clear tuan. Kita jangan jadi seperti mana golongan Bani Israel, kan? Bani Israel ujian demi ujian datang. Kemudian datang lagi nikmat demi nikmat, bukan syukur malahan kufur. Wa na'udzubillah. Kan kita jangan jadi kelaku begitu lah. Baik, kita tengok kitab sikit. Muka surah apa? 37. Kebesaran dan ketinggian solat. Okey, kita berhentilah itu pada khusyuk solat. Khusyuk solat itu. Yang mana kita berhenti tentang kisah orang-orang salaf. Orang-orang salaf ni salafus salih, kan, kurun yang terbaik lah, antara kurun yang terbaik. Mereka khusyuknya semayang mereka tu sampai burung hingat batai bau tak rasa. Sampai tahu. Sampai yang mana hebat tak hebat, dia kata hampa ni kalau hampa nak bising apa ke, biar aku tengah semayang, hampa buatlah apa pun. Sampai tahu. Kita kalau budak bising pasang. Dan itu cicak lalu depan pun tengok. Tengah rokok pun baru balik, nak balik kuku kaki. Tak potong lagi. Tengah rokok dah semua. Ni saya dah. Kan saya ada sembang sebab diri saya. Waktu tak semayang tak pasal nak kuku kaki tu. Waktu semayang rokok, lorong panjang lagi nak potong. Tengok. Kan. Kalau pi kuliah, pi tak makan, isyak lapang. Lagi dia mula tengah semayang isyak nak makan apa gitu. Tomia ke kuatiau. Dia mula. Tak semua ni saya lah, tuan-tuan tak tahu mungkin tak urut kan. Bukan senang nak dapat khusyuk tu. Tamah-tamahan kita berada pada fasa akhir zaman. Antara nikmat yang terawal yang Allah angkat adalah nikmat khusyuk dalam solat. Sebab tu ulama contemporary, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dia kata apa? Akhir zaman ni cukup sukar untuk mendapatkan khusyuk. Jadi memadailah kamu memahami dan merasai apa yang kamu baca, apa yang kamu tuturkan. Jadi kita tahu waktu kita semayang apa yang kita baca.
Subhana rabbiyal a'la tu apa dia, Sami'allahu liman hamidah tu apa dia, Takbiratul ihram tu apa dia, Fatihah tu apa dia, nak baca surah Al-Ikhlas apa dia. Tadi baca semayang tu imam baca apa dia, tak apalah, tak tahu syarat yang tu. Tapi at least kita faham rukun sunat dalam semayang dan kita tahu apa yang kita baca. Yang tu imam baca surah panjang lebih ke dia. Tadi saya baca berkenaan dengan tiada kebaikan bagi ramai orang melainkan sedaqatin atau ma'rufin, melainkan dia memperbanyakkan diri dia sedekah, dia memperbanyakkan diri dia dalam perkara-perkara ma'ruf. Bila sebut perkara ma'ruf sekarang, tuan-tuan, masyarakat Melayu Islam Malaysia sedang di brainwashkan dengan apa nama nak kata, mereka sedang menormalkan benda dosa. Faham tak ayat saya tu? Maksud kata benda tu dosa tapi macam dah biasa. Contoh, orang buat promotion barang kosmetik dia, buat video dolak kan, baru-baru ni viral kan. Ada seorang wanita hamba Allah Ta'ala tu, dia jenis buat, dia lah, dia founder kosmetiknya barang. Dia buat video dolak pakai baju sekerat, nak nampak habis semua benda, nak tanya kat orang. Lepas tu PU-Sek tegur kan, PU-Sek tegur, dia condemn PU-Sek, alah ni sebab tak popular ni main tengok aku ni. Ini badan aku, suka hati aku dah, tak usah duk ambil tugas Allah Ta'ala. Nampak? Nama dia ada 20. Ha? Nama dia ada 20. Itu. Dan ni perasan tak? Bila orang selalu kata tak usah duk ambil kerja Tuhan. Clear tak? Kita pun kadang-kadang betul juga. Itu urusan dengan Allah Ta'ala. Tak, tuan-tuan, tak. Bukan begitu. Kita bukan ambil kerja Tuhan, kita ambil amanah Tuhan. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi Muhammad pun tegur dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang nampak kemungkaran, kamu kena ubah, kamu kena cegah dia. Bagaimana cegah? Sama ada kamu ada kuasa denda dia dan sebagainya. Kalau kamu tak ada kuasa, kamu boleh tegur secara lisan, seperti mana PU Said, Ustazah Hasma Harun apa tegur kan. Dia pun melalui lisan, dia pun tegur secara lisan. Kalau macam kita tak mampu lagi kan, tegur melalui hati. Macam mana dengan hati? Doa. Ataupun kita mesti rasa benci dengan perbuatan dia. Sekarang trend untuk menormalkan benda dosa. Anak-anak muda dating, biar pergi mereka lah, mereka muda-muda lagi. Jangan buat begitu. Baru tunang, tuan-tuan tunang main angkat, keluar pergi tengok wayang. Tak apalah, mereka dah tunang dah. Jangan begitu. Kita tengah membiasakan benda dosa. Perasan tak? Banyak benda-benda dosa sekarang dah dianggap biasa. Tak hormat mak ayah, alhamdulillah bercakap dengan tok wan hang lagu tu. Jangan lagu tu. Kedia kan. Perasan tadi trend tengah duk menormalkan benda dosa yang tu pelik. Takut apa? Ke depan tak mustahil tuan-tuan. Benda ni akan jadi biasa. Berzina dia akan jadi normal. Berzina, minum arak, judi, biar pergi kat dia lah duit dia, kacau sepak. Nampak orang kita lah. Dia tu pergi berjudi, biar pergi kat dia duit dia, dia urusan dia lah tu kan. Tu sudah ambil dah kerja Tuhan ni. Jangan betul tu, bukan kerja Tuhan. Kan kalau Allah Ta'ala tegur lagi teruk kan, seperti mana Bani Israel yang Allah Ta'ala hantar kilat mati tu. Tuan-tuan balik buka surah Al-Baqarah ayat 54 sampai ayat 56. Kalau boleh buka tafsiran sekali. Tafsiran yang tuan-tuan boleh rojok, tafsir Ibnu Katsir ataupun Qurtubi. Tafsir itu tak ada maksudnya, tapi tak pasal tafsir Ibn Rahman. Yang ketiga mana, ingat tak? Fir'aun digan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun digan Nabi Musa alaihissalam, bawa Nabi Musa alaihissalam bawa dia punya kaum dia lari sampai kat Laut Merah, katok tongkat terbelah
Clear? Lintas Laut Merah. Yang Bani Israel nampak Fir'aun kat belakang mereka, sayu bang. Mereka sampai kat pantai belah sini, tutup. Laut Merah tutup. Depan mata mereka nampak Fir'aun lemah, dengan tentera-tentera dia lemah. Bani Israel sonoklah mereka. Bila sampai di kaki bukit Tursina, Nabi Musa kata, apa tu Musa, aku nak pergi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dalam perjalanan Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bukit Tursina, atas bukit Tursina, hak duk rasa lega tengok Firaun, tiba-tiba kembali sembah berhala lembu Samiri. Ni nak cerita kan, yang mana tuan-tuan kalau pergi Mesir, di kaki bukit Tursina tu nampak kesan lembu tu, yang bila saya bercerita tu. Walhal Bani Israel tu dah nampak kebesaran mukjizat Nabi Muhammad, kebesaran Allah Subhanahu wa taala depan mata. Laut yang besar terbelah. Tukang sihir yang banyak pengikut Nabi Musa waktu tu, ada yang tukang sihir dan sebagainya, bekas tukang sihir. Mereka pun tahu sihir ni ada limit dia. Bukan mereka tak tahu, mereka mengaji, mereka tahu sihir ni ada limit dia. Tak mungkin hang bersihir sampai hang boleh belah laut. Tak mungkin. Tak mungkin dengan sihir hang boleh menukar satu tongkat jadi ular yang sangat besar. Telan ular-ular waktu sihir, orang sihir waktu ketika tu. Sebab tu dalam surah Al-Quran banyak, surah Qasas ada, surah Hud ada, tentang mana, dan surah Yusuf pun ada. Yang tukang sihir lepas tukar ular tu, tukang sihir kata apa? Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan juga Harun. Sebab mereka tahu limit dekat mana. Tapi nak cerita, Bani Israel lagu tu, walaupun ujian demi ujian, kebesaran demi kebesaran Allah bagi tunjuk real depan mata, tak sedap. Dan tuan-tuan, bukan Bani Israel sekarang, bukan Bani Israel saja, Bani Melayu pun sama. Wala'iyahzubillah. Allah bagi ujian, tak boleh main masjid, kok lah rasa cinta banyak. Allah bagi ujian, kita tak boleh nak salam, kok dah nak sambung hubungan silaturahim, malahan makin jauh hubungan silaturahim. Allah bagi buka masjid dah, kok dah rasa nikmat dalam masjid, malahan ada orang yang mana dah lama tak sembahyang Jumaat, terus dah anggap solat Jumaat itu tak wajib. Sahabat saya seorang untuk imam mengaji sekali di Mesir. Jadi imam di Langkawi, nak cari 40 orang sembahyang Jumaat kemarin, kata seksa, kata Fir'aun. Orang dah tak anggap wajib. Clear tak? Ujian demi ujian Allah akan tunjuk real depan mata. Aku boleh cabut nyawa hampa bila-bila masa saja. Tengah sihat-sihat, kita nak mati. Kemarin orang kampung saya, Bang Cik Buah, kalau tuan-tuan pergi Semampat Matam tu, ada orang jual buah pisang depan kat Semampat tu. Tokek dia bumi kan kemarin. Walhal petang tu sembang saya elok je. Kan sembang main dulu, sembang kita elok je, tetap meninggal. Allah tunjuk satu demi satu kebesaran, tapi kita kufur mahu bersyukur. Bani Israel lagu tu, bila Nabi Musa main turun-turun, dia kata, Allah, hampa sembah berhala bersepah. Nabi Musa kata apa? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Wahai kaumku, hampa ni zalim betul dengan diri hampa sendiri. Hampa penaya diri hampa sendiri. Satu demi satu kebesaran yang telah ditunjukkan depan mata hampa, kekuasaan Allah di depan mata hampa, tapi hampa tetap menzalimi diri hampa. Hampa bittikhadhikumul ajl. Hampa ambil juga benda lain, hampa pergi sembah pasal apa? Dan waktu ketika itu orang yang syirik, orang yang kufur, faqtulu, orang yang murtad, kena bunuh diri. Bunuh diri, tuan-tuan. Maka mereka pun rasa menyesal. Nabi Musa tengok, mereka buka pedang, pisau-pisau mereka tu, baru nak bunuh diri sendiri. Allah datangkan kabus yang begitu tebal. Dia pun membunuh-bunuh antara satu sama lain. Ada hak mati, yang hidup pun ada. Yang mati diterima taubat oleh Allah, yang hidup pun diterima taubat oleh Allah.
Maka ada di kalangan ramai-ramai tu saki baki yang ada. Dalam saki baki ada pula 70 orang. Ada lagi baki. Yang 70 orang tu dia pun tak sembah Nabi Musa sendiri. Nampak bagus dah lah, nampak baik. Nabi Musa kata, okey jom ikut aku. Masuk ayat 55. Jom ikut aku naik atas naik dah di pertengahan bukit tu senang. Nabi Musa pergi munajat balik. Nabi Musa turun. Dia pun kata apa? Dalam ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Nampak perangai. Depa real depan mata depa nampak mula tongkat Nabi Musa boleh tukar ulang. Depa nampak real depan mata depa laut boleh terbelah dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Depa nampak depan mata mereka sendiri tiba-tiba kabus datang secara tiba-tiba waktu nak bunuh diri. 3 dah mukjizat terbesar depan mata. Kita tuan-tuan kalau naik motor angkat tayar muak jatuh sekali, lepas tu tak angkat tayar dah rasanya seri. Orang panggil seri kan? Tidak. Tak pun tengah-tengah bawa kereta main handset. Orang horn pon tak main handset dah rasanya, lepas tu seri kan? Asal seri. Kan takut dah. Tapi dah 3 kali dah Bani Israel tak ada asal seri. Nabi Musa main tu kata, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tak memberi iman lagi engkau. Tu nampak. Walhal awal-awal dari waktu duduk depan Fir'aun tu mengaku dah, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun. Beriman lah. Mai demi itu dah kebiasaan. Nampak? Kenapa Bani Israel jadi lagu tu? Sebab mereka dah terbiasa sembah berhala begitu lama. Mereka dah terbiasa sembah manusia begitu lama. Clear tak? Sebab tu tadi kita nak menolak, menormalkan, membiasakan benda yang dosa. Clear tak? Kita tak mau benda tu jadi begitu. Nanti orang akan jadi biasa. Orang akan jadi biasa. Kena ada rasa sensitif. Orang hina agama, biarlah mereka tu agama dia besar. Tak boleh rasa dia tu. Orang sentuh hak sensitivity agama Islam, tak apalah mereka. Jangan rasa biasa. Nanti kebiasaan, nanti orang dah tak prihatin lagi. Orang Islam sendiri takkan prihatin, takkan concern tentang agama kita sendiri. Maka kita memang nanti tu. Kalau kita sendiri buat Nabi mereka, bila kita terlalu banyak biak ni, nanti agama kita sendiri akan terbiak. Percayalah kan? Dan ni dating tak rasa biasa, tak rasa benda salah. Berkapal, tunang bawa keluar pergi pantai, tak rasa benda, tak rasa benda tu bersalah. Walhal benda tu dosa. Minum arak, judi, buka aurat, buat video pelik-pelik, buat kat TikTok. Oh, zaman ni memang dah trend Ustaz. Oi, biar depa lah budak-budak muda tak boleh nak fikir benda betul lagi. Tak boleh fikir benda betul. Apa balik akhir banyak semua belakang dah. Nampak kita tengah duk membiasakan benda yang dosa. Jadi takut bila dah biasa, jadi seperti benda Bani Israel tu. Depa dah biasa semua bahala, dah biasa tu. Depa komplain, wahai Musa, kami takkan beriman hatta narallaha jahrah, sampai kami tengok Allah Taala sendiri. Uyu minta gila-gila punya minta nak tengok Allah Taala tak boleh. Sedar diri sikit manusia ni. Manusia ni kena sedar diri sikit. Kita ni mai ikut kemaluan. Daripada kemaluan masuk ke dalam kemaluan, jadi bentuk badan, keluar balik pun kok kemaluan. Hang sedarlah hang punya level tu nak minta tengok Allah Taala. Maka apa yang Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala hantarkan sendiri 70 orang tu, hantar kepada mereka kilat petir, mati dah tu semua. Minta sangat nak tengok Allah Ta'ala, Allah hantar kilat mati. Ayat 55 surah Al-Baqarah, habis semua mati. Nabi Musa terkejut tengok mati dah tu juga. Bila dia meminta kat Nabi Musa nak tengok Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hantar kilat dah tu, mati tu. Bila mati dah gitu, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, ampunilah mereka, hidupkan mereka kembali
Aku takut sekali turun-turun jumpa Zaki Baki. Zaki Baki kata, oh Musa di atas pergi bunuh mereka pula kan. Jadi Allah summa ba'ath, ayat 56, summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna. Ayat habis dah faham. Kemudian kami hidupkan mereka kembali. Kami hidupkan mereka kembali selepas mana kematian mereka, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Tuan-tuan, ujian datang kepada kita, nak tengok sama ada syukur maupun kufur, wal'ayatubillah. Tuan-tuan, sebab itulah kita kena mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua kan. Nabi buat, ialah amal soleh Nabi memang TikTok, jangan tanyalah kan. Tak usah soal benda tu TikTok. Kita tak boleh, memang takkan mampu menyanyi, tapi jangan tinggal kan. Habis kuat ni salafus soleh, semayang khusyuk. Macam mana nak khusyuk? Macam kita sebut tadi, kena mengaji bagi faham. Kita mengaji bagi faham apa yang kita tuturkan dalam solat, tuan-tuan. Kita tengok dalam kebesaran dan ketinggian solat. Sesetengah ulama mengatakan telah sampai kepada kami hadis bahwasanya Allah membahagikan sekalian amalan solat itu kepada 40 saf malaikat. Ini penceritaan permulaan. Pada tiap-tiap saf itu ada 70,000 malaikat. 10 saf berdiri tiada rokok, 10 saf rokok tiada sujud, 10 saf sujud tiada angkat kepala, 10 saf lagi duduk tiada berdiri. Ini waktu malaikat-malaikat sembahyang. Dan malaikat-malaikat sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang jadi sombongnya iblis tu. Kan waktu ketika mana mereka duduk semua solat, sembahyang. Jadi tiba-tiba Nabi Adam diciptakan terus condemn. Nah, Adam tak pernah sembahyang pun tiba-tiba nak suruh pergi sujud kat dia pasal apa? Nampak iblis tu condemn betul. Kan betul. Sekalian amalan malaikat itu dihimpunkan bagi mukmin. Jadi bila dah ada 40 saf, asas sembahyang lagu ni 70,000 malaikat duduk. Misal sekali malaikat duduk tawaf, sembahyang ada 70,000. Dibahagikan 70,000 itu 40 saf. 10 saf sembahyang tanpa sujud, 10 saf rokok tak ada sujud, 10 saf diri tak ada rokok. Jadi sembahyang ni Allah himpunkan semua buat sekali tu. Tak ada asing-asing dah. Kalau tidak, malaikat ni hanya dia buat untuk diri saja, malaikat ni dia buat untuk rokok saja, malaikat ni dia buat untuk sujud saja. Clear tak? Faham ni? Ni diceritakan. Ada juga ulama mengatakan hadis ni hadis dhaif, bukannya palsu, dhaif, hadis lemah, tapi boleh dah sebagai pengajaran yang kita boleh ambil. Maka Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan baginya hambanya yang mukmin dalam 2 rakaat solat yang dikerjakan. Maka himpunkan jadi. Maka hak perbuatan tadi dikumpulkan jadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Maka fikirkanlah betapa besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Daripada 2 amal ramai kena buat sikit, Allah himpunkan sekali. Himpunkan sekali. Menurut riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit, baginda melihat pada langit dunia malaikat berdiri selama-lamanya. Mereka dijadikan Allah berzikir kepadanya tiada rokok. Ni macam tadi juga kita ceritakan macam tadi. Hak mana sembahyang tak ada rokok. Kan kita kata daripada 70,000 malaikat ada 40 saf, 10 saf buat yang ni saja, 10 saf buat yang ni saja. Bila Nabi diangkat naik ke langit, Nabi tengok benda tu. Kan masa tu tak keluar lagi perintah solat, kan tak ada lagi perintah sembahyang. Okey, baik. Mereka dijadikan Allah untuk berzikir tak ada rokok. Main langit kedua, rokok selama-lamanya tak angkat kepala. Kalau kita kena sembahyang tu lah, rokok selama-lamanya tak angkat kepala. Sembahyang sunat tasbih pun masalah ini elok. Kan? Sembahyang sunat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang tu pun masa serik tu. Kan? Dulu pernah waktu Qiyamul-Lail dapat hak ustaz yang jenis bawa jenis berlagu ni. Kita sakit mata tu. Sakit mata kan kalau kita rokok atau sujud rasa biji mata nak keluar. Betul tak tuan-tuan? Tama-tama dia buat tarik, dia jenis tasbih jenis kuat,
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya tengah sujud tu, Allah rasa mata nak keluar bila tu imam bin Abi. Alah, semua tuan-tuan. Sakit mata, kalau rokok sujud dia rasa terkeluar mandi mata. Mai tak demam dulu, kalau duduk mak dan bahan dulu. Kita kan kerap buat dulu, benar dulu kerap buat. Kira bulan 9 sekali. Mai tak bulan tak sihat dulu, Allah. Seksa kan. Bayangkan dulu semayang dulu. Kita kalau boleh rokok pun nak patut lah. Tak. Lagi laju lagi hebat. Tu. Baik. Pada langit kedua mereka rokok selama-lamanya dan tidak mengangkat kepala. Pada langit ketiga mereka sujud tidak mengangkat kepala. Kan? Melainkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi salam kat depa akan angkat. Dan ceritakan ini adalah peristiwa ketika Nabi di Isra dan Mi'raj kan. Yang tu. Maka diangkat pula kepada menjawab salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sujud pula. Lepas jawab salam sujud balik. Kerana inilah dituntut 2 kali sujud. Sebab apa 2 kali sujud? Mula-mula sujud dah. Bila bagi salam angkat balik, lepas tu habis salam sujud balik. Ni salah satu asbab. Dituntut 2 kali sujud pada setiap kali rakaat. Kira kita dah tahu kenapa sejarah sujud 2 kali. Itu. Dan pada langit keempat mereka bertasyahud. Duduk tahiyat selama-lamanya. Pada langit yang kelima mereka mengucap tasbih dan berzikir selama-lamanya. Pada langit yang keenam mereka mengucapkan takbir selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh mereka mengucapkan ya salam semasa Allah menjadikan mereka. Sebab tu habis semayang kita bagi salam. Baik tu. Rasulullah SAW bercita-cita dan ingin supaya dijadikan untuk dirinya dan umatnya seperti mana ibadah tu. Bila Nabi tengok, ui, lain macam apa ni punya ibadah. Nabi teringin benda tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menghimpunkan segala amalan ibadah tu di 7 petala langit masuk ke dalam 2 rakaat dulu. 2 rakaat solat. Kerana memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat dia yang tu. Boleh tuan-tuan tengok muka surat 38. Kita sekali kita berhenti asal usul. Asal usul ni nanti kita tengok ni. Nak cerita pasal Nabi apa? Solat subuh ni mai kat mana? Solat subuh ni mai daripada mana? Lepas tu siapa yang sembahyang first solat asar? Siapa dia sembahyang first solat maghrib? Dia ada beza Nabi-Nabi yang masa tu tak dihimpunkan lagi. Dia ada kafiat. Waktu Nabi Adam yang ni je dia punya tu. Main Nabi Yunus, contoh asal Nabi Yunus. Apa nama Allah SWT? Nabi Musa solat Isya. Betul dia ada cerita tu. Baik tu. Kata Muaz dan Jabir, sesiapa yang berdiri di dalam solat serta membesarkan dan ditunaikan segala rukun rukuk dan sujudnya, maka diperuntukkan baginya pahala para malaikat 7 petala langit. Subhanallah. Masya Allah. Besar tuan. Kita ni semayang betul-betul fokus semayang, rukuk fokus, sujud fokus. Pahala semayang tu umpama pahala yang para malaikat buat. Clear tak? Yang buat tadi berapa? 70,000 punya pahala. Boleh kat kita hak buat ni seumpama tu pahala dia. Tu kebesaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat. Sebab umat Nabi Muhammad umat yang Allah Ta'ala sayang. Sebab tu tuan-tuan, ada doa Nabi Musa. Ni sebelum penutup Nabi Musa dia pernah doa, tapi doa tu ditolak oleh Allah. Apa dia doa dia? Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa request jadi umat Nabi Muhammad. Tuan, kita dah sedia jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu janganlah jadi golongan yang kufur. Syukur banyak-banyak. Tuan-tuan, maka lakukanlah solat dengan mulut. Rokok pun baca betul-betul, sujud baca betul-betul. Baca betul-betul ni kalau boleh faham subhana rabbiyal a'la. Apa dia subhana rabbiyal a'la tu? Kan? Kena faham apa dia? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia sami'allahu liman hamidah? Kena tahu benda tu.
Kan ngaji lebih sikit, tak tahu pun buka Google je. Kalau ada guru kita baca. Yang tu tuan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dengan nikmat yang disediakan, dengan pahala yang begitu besar, dan juga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok tuan. Nanti kita akan sambung pada bab asal usul sembahyang. Bagaimana ditentukan waktu dan bilangan rakaat. Kan? Kalau orang tanya, kita boleh jawab lah. Mai kok mana sembahyang subuh pasal apa? Sembahyang subuh 2 rakaat. Kan? Pasal apa sembahyang 4 rakaat? Ni ada dalam muka surat 39 dan 38 ni. Tuan-tuan kalau yang balik rumah, kalau boleh baca dulu, baca dulu. Kan nanti, tak lah, dia faham sekali. Yang tu. Wallahu ta'ala lah. Kita matikan dulu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salam dan sila sahabat dan bagi masa sehari. Kita tutup majlis kita dengan tasbih dan salawat subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.